Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey. Jadi kita kembali kepada bahagian yang kedua. Okey, part 2 untuk topik yang keempat, iaitu periodic tables of elements. Okey. Jadi sebelum ni kita dah tengok macam mana development of periodic tables, macam mana periodic tables yang kita guna hari ini dibangunkan oleh saintis-saintis barat. Okey, ada 6 saintis-saintis barat. Okey, so kita dah tengok dah macam mana dia orang punya discoveries. Okey, antaranya Dimitri Lodemeyer, Anthony Lavoisier dan sebagainya. Okey, dan saintis yang terakhir sekali iaitu cikgu pun lupa nama dia, apa nama dia Henry Moseley. Yes, saintis yang terakhir sekali iaitu Henry Moseley. Okey, dia menyusun kesemua elemen yang ada ketika itu mengikut increasing order of proton number, daripada kiri ke kanan dan atas ke bawah mengikut kumpulan. Okay, so now kita akan tengok the basic principle of arrangement of metals, in the periodic tables of elements. Okay, so mengikut saintis Henry Moseley, elemen-elemen yang sedia ada sekarang ini disusun mengikut increasing order of proton number. Okay, so elemen-elemen tu dia susun mengikut urutan menaik proton number. So kita dah tengok dah tadi, di dalam jadual, this one. Okay, so daripada kiri kita ada hidrogen, proton number yang atas 1 proton number, lepas itu helium proton number 2, pergi ke bawah lithium proton number 3, beryllium proton number 4 dan seterusnya. Okay, so bila dia susun macam itu, secara tidak langsung, elemen-elemen juga dia ditempatkan mengikut kolom yang sama. Okay, place in the same vertical column. Okay, so kalau kita tengok dalam table kita, kolom yang pertama, kolom ni maksudnya yang menegak. Okay, so kolom yang pertama iaitu hidrogen, lithium, sodium sampailah ke bawah francium, iaitu kolom yang pertama. So bila duduk dalam satu kolom yang pertama, semua elemen dalam kolom yang pertama mempunyai sifat chemical properties, mempunyai chemical properties yang sama. Okay, maksudnya lithium, sodium, potassium, rubidium, sifat kimia diorang ni sama lebih kurang. Okay, itulah maksud dia. Okay, so sekarang ini ada 4 unsur yang baru dijumpai, iaitu this one, nihonium, moscovium, tennessine, organeson. So keempat elemen ni elemen yang baru dijumpai dan dia letakkan dalam periodic table di bahagian bawah. Okay, di bahagian bawah lah this one. Okay, right. So itulah macam mana elemen-elemen itu disusun mengikut increasing order of proton number. Secara tak langsung, elemen-elemen juga duduk dalam kolom yang sama dan semua elemen di dalam kolom tersebut mempunyai same chemical properties. Okay, right. So now kita tengok apa yang ada di dalam periodic tables. Okay, so kita dah tahu elemen-elemen in the modern periodic tables disusun mengikut increasing order of proton number from left to right. Okay, daripada kiri ke kanan, from left to right. Okay, left to right, dan daripada top ke bottom. Okay, so daripada kiri ke kanan, row yang pertama. So yang melintang tu ialah row, yang menegak ialah kolom.
So daripada kiri pak, lepas tu this one pergi ke bawah sini, tak kat sini, kiri ke kanan, lepas tu pak ke bawah, kiri ke kanan, macam tu. Okay, so itulah maksud dia, daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah. Okay, so yang ni penting. The next one is important. Okay, so kejap. Okay, right. So the vertical column, okay, dalam periodic table kita ada dua. Yang pertama kita ada groups. Yang kedua kita ada period. Okay, kita pergi group dulu. Group ni apa? Cikgu dah terang awal-awal. Vertical column. Kolom yang menegak itu kita panggil sebagai groups. Okay, yang menegak kita panggil sebagai groups. So dalam periodic table kita ada 18 vertical column. Kolom yang menegak kita ada 18. Okay, jom kita check. Save message. Where is save message? Okay, this one. Okay, kita tengok nampak? Nombor 1, 2, 3 sampai 12, 13 sampai 18. So nombor-nombor di atas ini ialah nombor bagi kolom. Nombor bagi kolom, iaitu group. So group 1, kolom 1, group 1, kolom 2, group 2, kolom 3, group 3, sampailah kolom yang ke-18, group 18. Okay. Okay, so kita ada 18 group kesemua sekali. So macam mana nak menentukan group ini? So untuk setiap elemen kita nak tentukan dia kumpulan berapa, kita kena tengok dia punya valence. Okay, yang ada di pada outermost shell. Do you remember what is the valence electrons? Okay, so kalau tak ingat, jom kita tengok balik sama-sama. Apakah yang dimaksudkan dengan valence? Valence ini ialah elektron yang duduk pada shell paling luar, outermost shell. Okay, so bila kita buat electron arrangements, okay, kita ambil contoh yang pertama. Okay, kita ambil elemen bagi contoh, kita ambil sodium. Okay, sodium, nampak sodium. So sodium Na belah kiri. Okay, cikgu tak boleh nak conteng. So Na belah kiri, nampak belah kiri sekali. Kolom yang pertama, elemen yang ketiga daripada atas, kita ada H, Li, Na. So Na ialah sodium. So sodium proton number dia ialah 11. So bila kita buat electron arrangement, okay, electron arrangements, tulis bukan lukis. So kita ada 11 proton. Bila ada 11 proton, ingat proton sama dengan elektron. Bila ada 11 proton, elektron pun ada 11. So bila ada 11 elektron, arrangement dia akan jadi shell yang pertama ada 2, shell yang kedua ada 8 dan shell yang ketiga ada 1. Okay, so kalau kita lukis macam mana? Kalau kita lukis kita akan dapat macam ni lah. First shell, second shell, third shell. So third shell kita ada 1 elektron. So bila ada 1 elektron yang paling luar, so kita kata valence dia ialah 1. So bila valence 1, dia jatuh kumpulan 1, group 1. Sebab itulah sodium dia duduk pada kolom yang pertama. Nampak? Na duduk pada kolom yang pertama. Okey, tak percaya kita tengok lagi potassium. Bawah Na, bawah sodium kita ada potassium. Potassium pun dia duduk pada kolom yang pertama, maksud group 1. Apa bukti dia? Kita kena tengok valence. Jom kita tengok valence bagi potassium. So potassium dia ada 19 proton. Bila ada 19 proton, elektron pun ada 19. Bila ada 19 elektron, kita buat electron arrangement dia. Shell yang pertama ada 2, maksimum 2 lah. Shell yang pertama, ingat, shell yang kedua, ketiga, seterusnya maksimum 8. So shell pertama 2 dah penuh, shell pergi sambung shell yang kedua ada 8.
Tak cukup lagi, dah penuh. Sambung shell yang ketiga, ada 8. Tak cukup dah penuh. Sambung shell yang keempat, ada 1. So kita tengok valence dia ialah 1. Okay, elektron yang paling luar ialah 1. So bila valence 1, maksudnya dia jatuh kumpulan yang pertama. Sebab tu dia duduk dalam kolom yang pertama. Okay, so untuk kes kolom yang kedua pun sama. Kita tengok kolom yang kedua, kita ambil satu contoh. Kita ambil kolom yang kedua, kita ada beryllium Be, bawah Be kita ada magnesium. Okay, so magnesium proton dia ialah 12. Ingat proton yang atas. So bila kita buat arrangement, so magnesium ada 12 proton, means dia ada 12 electrons. Bila buat electron arrangement, 2 dah penuh, 8 dah penuh, 2. So nampak valence dia ialah 2. So bermaksud magnesium duduk pada kumpulan yang kedua, group 2, kolom yang kedua. Sebab tu dalam timetable ini magnesium duduk dalam kolom yang kedua. Okay, so untuk valence yang 1 dengan 2, kumpulan dia mengikut valence. Tetapi kalau valence 3, valence 4, 5, 6, 7, 8, dia takkan mengikut, kumpulan dia takkan ikut valence. Kena tambah 10. Okey, cikgu tak faham. Okey, kita tengok kumpulan 13, grup 13. Nampak? Grup 13 ataupun kolom yang ke-13. Kita ada yang pertama boron, daripada atas ke bawah. Boron. Bawah boron kita ada aluminium, Al. Okey, kita tengok aluminium. Aluminium kita ada proton number 13. So bila proton number 13 means elektron juga 13. Jom kita tengok. So 13 proton bersamaan dengan 13 electrons. So bila kita buat electron arrangement dia, shell yang pertama 2, shell yang kedua 8, shell yang ketiga 3. So kita tengok valence dia ialah 3. So bila valence 3, kita kena tambah 10. So dia akan duduk dalam kumpulan 13, grup 13, bukan grup 3. Okay, bukan kolom yang ketiga, tetapi kolom yang ke-13. Boleh? Okay, kita tengok contoh yang lain. Kita ambil kumpulan sebelah dia, iaitu kumpulan 14. Okay, kumpulan 14. Okay, kolom 14. Daripada atas kita ada carbon, silikon, germanium. Okay, kita ambil carbon. Okay, so carbon kalau ikut table dia dalam kumpulan 14, kolom yang ke-14. So apa bukti dia? Kita kena tengok valence. Jom kita tengok valence dia. So carbon tadi dia kata ada 6 proton. Proton number ada 6. So 6 proton bersamaan dengan 6 elektron. Means bila kita buat arrangement dia 2.4. Okay, so shell yang kedua tak penuh, ada 4 sahaja. So 2.4. So 2 tambah 4, 6. Okey, dah cukup. So 2.4 nampak valence dia ialah 4. Bila valence 3, 4, 5, 6, 7, 8, kena tambah 10 untuk tentukan grup dia. So tambahlah 10. Sebab tu kita dapat karbon pada kumpulan yang ke-14. Okay, dan seterusnya sama untuk kumpulan 15 sehinggalah kumpulan 18. Clear setakat itu? Okay, so itu macam mana kita nak menentukan grup bagi sesuatu elemen, kumpulan apa. Okay, so lagi satu benda ialah shell. Period. Okay, period. P-E-R-I-O-D, period. So dalam dalam table ada dua benda. Yang pertama group, yang kedua period. Okay, so group tadi kita dah tengok macam mana nak tentukan group. Okay, next kita tengok period. Period ni apa? So period ni ialah garisan yang melintang, baris. Baris. Yang menegak tadi, vertical column tadi ialah group.
So yang melintang ialah baris ataupun kita panggil sebagai horizontal row. Baris yang mengufu. Allah. Okey, mengufu. Mengufu ya. Horizontal row maksudnya yang melintang macam ni. Cek. So kita tengok daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Macam tu. Okay. So kalau grup tadi kita tengok atas ke bawah. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Nampak daripada atas ke bawah. Menegak. Tapi kalau dia daripada kiri ke kanan secara baring ataupun mengufu ataupun horizontal, daripada kiri ke kanan straight baris. Okay. Barisan. So kita panggil sebagai period. So dalam tables kita ada 7 period. Okay. Kita ada 7 period. There are 7 periods. So period-period ni adalah nama dia. Period 1, period 2, period 3 sampailah period 7. Okay. Tak percaya, jom kita tengok table lagi sekali. Okay. So topik ni kalau awak macam blur, tengok table. Right. So nampak kita ada nombor yang di tepi. Nombor yang di tepi, jangan tengok nombor atas. Nombor atas ni nombor group. Okay, nombor kolom. Tengok nombor yang di tepi. Yang ini ialah nombor row, baris. Horizontal row ataupun period. So, kita ada nombor 1 sehingga nombor 7 yang di sebelah kiri ni. So, nombor 1 merujuk kepada row yang pertama. Period yang pertama. So, period pertama kita ada apa? Kita ada hidrogen dan juga helium. Okay, kalau awak tak nampak, okay, cikgu lukiskan untuk awak. Okay, so macam ni lah. Sorry lah, cikgu ni tak reti sangat melukis. Tapi bakat tu adalah. Cuma malas nak dikembangkan bakatnya sebenarnya. Kan kalau kembangkan tak jadi cikgu pula, jadi pelukis kan susah pula. Sama jugalah macam nyanyian. Tak reti sangat menyanyi. Tapi bakat tu ada. Cuma malas nak dikembangkan je. Kan nanti Kang tak pasal-pasal lah kalah Pian Suhaimi. Okey, dah merapu. Okey, nampak So daripada atas ke bawah ni grup. Nah, grup 1, grup 2, 3, 4 sini sampai 12. Ini 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ni daripada bawah, atas ke bawah grup. Row daripada kiri. Nampak? Daripada kiri. So daripada kiri, yang ni row yang pertama. Padan sekejap. Saya confuse. Okay, zap. Ni kita ada hydrogen satu-satu dia, helium satu-satu dia. So, yang ini kita panggil sebagai row 1. Sorry. Row 1, period 1. So, yang ini period 1. So, kat sini kita ada hydrogen, kat sini kita ada helium. And then bawah ni period 2, period 3, period 4, period 5. Macam tu. Okay. Alright. So dalam tables, period yang pertama kita ada hydrogen dengan helium. Period yang kedua kita ada lithium, beryllium. Nampak satu row, satu barisan. Lithium, beryllium, lepas tu sambung boron, carbon, nitrogen, oksigen, fluorine dan juga neon. Period yang ketiga kita ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon. Period yang keempat daripada kiri sampai hujung. Period yang kelima hujung, kiri hujung, kiri hujung. Sampailah period yang ketujuh, francium sehinggalah organescent. Okey, boleh? Itulah period. So, macam mana kita nak tahu elemen ni punya period tanpa kita tengok table? Contoh macam ni Tadi kita tengok group. Contoh kita tengok, ambil mudah aja, kita ambil sodium. Sodium yang belah kiri sekali. Grup 1. Grup 1, grup hantu pula. Grup 1. Grup 1, kolom yang pertama, grup 1, daripada atas yang ketiga, hidrogen, lithium, sodium, Na. Nampak? Na, awak tengok dia kumpulan satu dan dia duduk dalam barisan yang ketiga. Maksudnya dia ialah period yang ketiga. So, macam mana kita nak tahu dia punya group ataupun period tanpa kita tengok kedudukan dia dalam table? Electron arrangement. Apa-apa electron arrangement. So, kalau group, kita tengok dia punya valence, betul? So, kita tengok sodium tadi, proton dia 11. So, bila 11 proton bersamaan dengan 11 elektron.
So bila kita buat arrangement dia, shell yang pertama ada 2, shell yang kedua ada 8 penuh, shell yang ketiga ada 1. So untuk menentukan grup kumpulan, kita tengok valence. So kalau valence 1, kumpulan 1. Kalau valence 2, kumpulan 2. Kalau valence 3, bukan kumpulan 3 tetapi kumpulan 13. Ingat, kena tambah 10. Valence 3, valence 4, 5, 6, 7, 8 kena tambah 10. Okey. Valence dia tetap 3, tetap 4. Cuma kumpulan dia sahaja kena tambah 10. Bukannya valence tu kena tambah 10. Okey. Itu grup. Untuk menentukan period, nak tengok dia barisan yang keberapa, kita tengok dia punya number of shell. Okay, cikgu repeat sekali lagi. Kita tengok dia punya number of shell. This one. Ada berapa shell. Okay, so daripada electron arrangement, kita boleh tahu sebenarnya. Okay, bila kita dah tahu dia punya proton 11, elektron 11, arrangement dia 2, 8, 1. So ada berapa shell? 1, 2, 3. Ada 3 shell, bermaksud dia ialah duduk dalam period yang ke-3. Sebab tu kalau kita tengok tables, okay, kita tengok tables, sodium dia duduk dalam period yang ke-3. Okay, satu lagi contoh. Kita ambil jiran sebelah kanan dia, iaitu magnesium. Magnesium dia duduk dalam period yang sama, iaitu barisan yang ketiga daripada kiri. Okay, tapi magnesium dia kumpulan lain. Dia group 2, nampak? Dia kolom yang kedua, and then dia barisan yang ketiga. So magnesium kumpulan yang kedua, period yang ketiga. So dia satu barisan, satu row dengan sodium. Kenapa dia satu row? Sebab dia satu period. Bila dia satu period, bermaksud dia punya number of shell dia sama. Okay, number of shell dia sama. Okay, jom kita tengok. Tak percaya. Okay, yang ini sodium. Kita tengok magnesium. Magnesium proton ada 12. Okay, proton ada 12, means dia ada 12 elektron. So bila buat arrangement, dia akan jadi 2.8, dah penuh, pergi sebelah, tinggal lagi 2. So 2.8.2. Awak tengok valence dia ialah 2, bermaksud dia ialah kumpulan 2, grup 2, valence ialah 2. Bila valence 2, maksudnya kumpulan 2. And then kita kira shell dia ada berapa? Shell dia ada 3. 1, 2, 3. So dia pun duduk dalam period yang ketiga, cuma dia group 2. Boleh? Clear? Jelas? Okay. So kesimpulan dia dekat sini, apa yang kita belajar untuk video kali ini ialah untuk menentukan position, kedudukan sesuatu elements di dalam tables, kita kena consider dua benda. Yang pertama groups, yang kedua period. Pandai. So group, macam mana nak tentukan group, macam mana nak tentukan period, kita kena buat electron arrangement. So daripada electron arrangement, valence merujuk kepada group. Okay. Tetapi kalau valence 3, 4, 5, 6, 7, 8 kena tambah 10. Bukannya valence tu tambah 10. Kalau valence 3 tetap 3, valence 4 tetap 4. Cuma kumpulan dia yang kena tambah 10. Kalau valence 3 tambah 3, valence 3 tambah 10 jadi 13. So dia duduk dalam kumpulan 13. Valence 4 tambah 10 dapat 14. So duduk dalam kumpulan 14. Okey. Untuk period pun kita tengok daripada electron arrangement, kalau dia ada 2 shell merujuk kepada period yang kedua, ada 3 shell ada duduk dalam period yang ketiga, maksudnya barisan yang ketiga. Okey, boleh clear lah. Okey, so itu sahaja untuk video yang kedua, bahagian 2 part 2. It's simple, very very simple. Okay, so kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh DM cikgu tanya terus. Okay, so video yang ketiga nanti kita akan masuk kumpulan 18. Okay, ada beberapa elemen yang duduk dalam kumpulan 18. Okay, so bila duduk dalam kumpulan 18, kita dah belajar dah sebelum ni, bila duduk dalam satu kumpulan, bermaksud dia ada sifat
chemical properties yang sama. Okay, dia ada sifat kimia yang sama. So kita akan tengok apakah sifat-sifat kimia dalam kumpulan 18. Dia punya sifat-sifat fizikal kumpulan 18 ni, dia gas ke, liquid ke, solid ke, okay, dan sebagainya. Okay, so sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Have a good day. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.